Baik, kita mulakan surah At-Taubah. Mulai daripada ayat 73. Surah Taubah ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Jahidi, perangilah oleh engkau. Al-kufar, akan orang-orang yang kafir. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Waghluz, dan berlaku keraslah oleh engkau. Dan berlaku keraslah oleh engkau alaihim, atas mereka. Wa ma'wahum, dan tempat kembali mereka Jahannam, neraka Jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 74. Yahlifuna, mereka bersumpah. Billahi, dengan nama Allah. Ma, tiada. Qalu, telah berkata mereka. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Qalu, telah berkata mereka. Kalimatal kufri, kalimah kufur. Kalimah kufur. Wa kafaru, dan telah kafir mereka. Ba'da, sesudah. Islamihim, Islam mereka. Wahamu, dan telah bercita-cita mereka. Dan telah bercita-cita mereka. Bima, dengan apa yang. Lam, tidak. Dengan apa yang tidak. Yanalu, mereka capai. Wama, dan tiada. Nakomu, telah benci mereka. Illa, melainkan. An, bahawa. Aghnahum, telah mengkayakan ia akan mereka. Telah mengkayakan ia akan mereka. Allahu, oleh Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Min fadlihi, daripada kurniaannya. Fa'in,
Maka jika yatubu, mereka bertaubat, yakun, jadilah ia, jadilah ia, khairon, lebih baik, lahum, bagi mereka, wa in, dan jika yatawallau, mereka berpaling, yu'azzibuhum, ia azab akan mereka, Allahu, oleh Allah, yu'azzibuhum tu boleh diterjemah dengan ia mengazab, ia mengazab akan mereka, Allahu, oleh Allah, azaban, akan azab, alima, yang amat pedih, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Wa ma lahum, dan tiada bagi mereka, fil ardi, di bumi, min waliyin, daripada pelindung, wala nasir, dan tiada penolong. Baik, saya masuk mula. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, jahidil kufar wal munafikin, perangilah oleh engkau terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan berlaku keraslah oleh engkau ke atas mereka. Maknanya, jahid ini jihad, ya, dengan arti kata perangi, ya. Perangi, ya, orang-orang kafir dan orang munafik. Perangi di sini ialah perangi dengan lisan dan hujah, ya. Dengan kata-kata dan hujah terhadap orang munafik. Tapi kalau terhadap orang kafir, tak ada lain melainkan dengan pedang, ya. Orang munafik ini perangi, ya, dengan lisan dan hujah, dan berlaku kasar atau berlaku keras terhadap mereka. Maknanya kalau berlembut, ya, dia naik tocang. Sebab itu, ya, Allah perintahkan Nabi supaya berlaku keras terhadap mereka, jangan bagi muka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka ialah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi, ya, jangan kita fikirkan ayat ini, ya, sebagai ayat, ya, yang menyebabkan, ya, orang-orang atau orang-orang bukan Islam ni jadikan sebagai satu alasan, ya, bahawa, ya, orang Islam ni, ya, akan membahayakan mereka. Ya, dengan adanya ayat ini disuruh perangi orang-orang kafir. Jadi kita kena ingat bahawa, ya, kita tidak akan memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Itu adalah Islam, ya. Bukan kita jumpa orang kafir mesti perangi, jumpa orang kafir kita perangi, tidak, ya. Kalau mereka tidak memerangi kita, ya, kita tidak diwajibkan memerangi mereka, ya.
Baik, ya. Kemudian yahlifuna, mereka bersumpah billahi dengan nama Allah. Sudah tentu mereka ni siapa? Mereka orang munafik. Ya, mereka ya kalau ya berkata, kalau tak diiringi dengan sumpah, rasa macam cakapnya tak dipercayai. Cakapnya nanti orang tak dengar. Jadi dia kalau bercakap, dia sering ya mereka bersumpah supaya ya, orang pandang dia. Mereka bersumpah ma qalu, mana tiada telah berkata mereka, maka mereka tak cakap pun, tak cela Nabi pun. Ya. Jadi ya, terkadang ayat-ayat Allah juga mereka remehkan, ya, mereka ya, rendah-rendahkan. Jadi bila dikata ya, oh tak adalah, kami tak cakap, kami hanya main-main, kami hanya bergurau, macam itulah bahasanya. Ya. Walaqad qalu kalimatal kufri, dan demi sungguhnya telah berkata mereka kalimat kufur, ya ba'da islami wa kafaru ba'da islami, dan telah kafir mereka sesudah Islam mereka. Mereka telah menzahirkan kekufuran sesudah dia menzahirkan yang dini Islam, tapi ia tidak menunjukkan kata-katanya itu sebagai kata orang yang beriman. Macamlah orang kita kata, ya, kalau ya kita laksanakan hudud ni, habislah, orang tak ada tangan. Ya. Ingat kata-kata ni kata-kata main-main di sisi Allah, di sisi Rasul. Tak. Ini kalimah kufur. Ya. Atau mengatakan ya hudud ni tak sesuai lagi dah. Ya, zaman moden ni. Itu zaman unta boleh lah. Ya, cakap ya. Sedap je cakap, ya. Tapi ingat tak bahawa kalimah ini adalah kalimah kufur yang dia telah katakan. Ya, jadi Allah Ta'ala ni tak tahulah zaman moden, tak tahulah zaman akan datang. Allah tahu zaman unta. Tengok ya, bahasa mereka benar-benar meletakkan ya Allah di belakang, hukum Allah di belakang. Kalau tak pun diamlah, janganlah cakap macam tu. Itu cakap kufur, ya. Kalau tak faham tentang hukum, tak payah cerita hukum. Ya, kalau tak tahu tentang agama, jangan cerita agama. Kata-kata itu adalah kata-kata kufur. Bila ditanya, bila ditegaskan, oh tak adalah, itu saja gurau-gurau, saja main-main. Ya. Adakah dengan Allah dan Rasulnya ya mereka perolok-olokkan? Itu soalannya. Ya. Wahamu bima lam yanalu, dan telah bercita-cita mereka dengan apa yang tidak mereka capai. Ya. Mereka bercita-cita supaya zaman Nabi dulu, ya, dengan dia tidak mengikuti peperangan Tabuk, habislah, kalahlah, ya, Muhammad pasti akan kalah. Ya. Dia bercita-cita macam tu masa tu lah. Ya. Tapi ya, tak ada pun kalah. Wa ma naqamu, dan tiada telah benci mereka, tiada telah benci mereka illa, melainkan an aghnahumullahu wa rasuluh, bahawa telah mengayakan ia akan mereka oleh Allah dan Rasulnya, min fadlihi, daripada kurniaannya. Jadi yang mengikuti ya, mengikuti jalan Allah dan Rasul, Allah telah mengkayakan mereka dengan ya, dengan apa? Dengan harta rampasan yang diperolehi. Wa in yatubu, maka jika mereka bertaubat, yakun khairal lahum, jadilah ia lebih baik bagi mereka. Ya, ada peluang tu. Kalau orang-orang munafik ni mau bertaubat, mau beriman, jangan teruskan ya sifat kebohongan, berpura-pura dalam iman. Ya, kalau mereka boleh tinggalkan, taubat ikhlas ya dalam agama, itu adalah lebih baik buat mereka. Wa in yatawallaw, dan jika mereka berpaling, yang berpaling daripada keimanan,
yu'adzibuhumullahu azaban alima fid dunya wal akhirah. Ia mengazab akan mereka oleh Allah akan azab yang amat pedih di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia, ya mungkin mereka akan terbunuh dalam keadaan yang tidak beriman. Di akhirat, ya mereka akan disumatkan dalam neraka Allah. Wa ma lahum fil ardi min waliyin wala nasir. Dan tiada bagi mereka di dunia daripada pelindung dan tidak ada penolong. Baik, sambung lagi ayat yang ke-75. Wa minhum, dan di antara mereka. Man, ada orang yang. Macam itulah cara terjemah kalau min ada man. Wa minan nasi mai. Wa minan nas, dan di antara manusia. Man, ada orang yang. Wa minhum man, dan di antara mereka ada orang yang. Macam tu. Ya. Baik, sambung. Ahada, telah berjanji ia Allah kepada Allah. Lain, demi jika ataha, telah memberikan ia akan kami min fadlihi, daripada kurniaannya, lana saddaqonna, nescaya kami mesti bersedekah. Nescaya kami mesti bersedekah. Walanaku nanna, dan nescaya kami mesti jadi minas salihin, daripada orang-orang yang soleh. Falamma, ayat 76. Falamma, maka manakala, atahum, telah ia berikan akan mereka, min fadlihi, daripada kurniaannya, bakhilu, telah bakhil mereka, bihi, dengannya, watawallau, dan telah berpaling mereka, wahum, walhal mereka, mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Baik, saya mak semula ya. Wa minhum, dan di antara mereka, man ahadallah, ada orang yang telah berjanji ia kepada Allah. Lain, demi jika atana, telah ia berikan akan kami min fadli, daripada kurniaannya, lanasaddaqannahum, nescaya kami mesti bersedekah. Walanakunanna minas salihin, dan nescaya kami mesti jadi daripada orang-orang yang soleh. Falamma atahum, maka manakala telah ia berikan akan mereka min fadlihi, daripada kurniaannya, bakhilu bihi, telah bakhil mereka dengannya, wa tawallau, dan telah berpaling mereka, wahum mu'ridun, walhal mereka orang-orang yang berpaling.
ini ayat 2 ayat ni ada kisah atau asbabun nuzul dia, sebab turunnya. Cerita ni ialah mengenai seorang dalam kalangan sahabat-sahabat kalangan sahabat-sahabat Rasul, maknanya orang yang masih rapat dalam jemaah Rasul masa itu. Namanya ialah Sa'labah. Sa'labah bin Khatib. Jadi dia ni orangnya memang susah. Kadang kalau lepas solat tu cepat dia balik. Katanya dia nak berikan pakaiannya kepada isterinya untuk isterinya pula boleh solat. Sampai dia punya kain pun berganti. Macam itulah ibaratnya. Maknanya macam itulah miskin si Sa'labah ni. Jadi Sa'labah ni dia berjanji dengan Allah. Kalau dia kaya, nescaya dia mesti jadi orang yang suka bersedekah. Dan nescaya dia akan jadi orang yang soleh. Mana itulah janji dia. Janji dia jumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, doakanlah aku agar Allah memberikan kurnia kepadaku, memberi kekayaan kepadaku. Aku ni manusia yang susah betul. Jadi Rasul suruh Sa'labah tu redolah dengan apa yang ada dulu. Sebab dia ni rajin solat berjemaah. Katakan kalau solat tu sentiasa adalah dia di masjid, sebab rumah dia dekat dengan masjid. Jadi permintaan dia Rasul tak, maknanya minta kaya tu Rasul tak bagilah, mana tak doakan. Kemudian kali kedua, ikut ceritanya kali kedua dia datang lagi supaya Nabi doakan supaya Allah merezekikan dia dapat harta atau kekayaan, supaya dia senang bersedekah dan jadi orang yang soleh. Yang kedua pun Nabi menasihatkan macam tu. Kemudian kali ketiga dia jumpa juga, ialah masa tu satu jemaah dengan Nabi, rapatlah, mudah jumpa dengan Nabi. Jadi jumpa Nabi kali ketiga. Nabi terbuka hatinya. Dia nak doakan dia, sebab dia sudah berjanji untuk kalau dia kaya, dia jadi orang yang suka bersedekah dan bertambah solehnya. Macam itulah ibaratnya, bertambah solehnya. Jadi didoakan oleh Nabi. Diceritakan Sa'labah ni memang doa Nabi makbul, berkat dia. Dia ternak kambing. Kambing tu menjadi, lepas daripada peristiwa itu, kambing tu menjadi. Jadi lama-lama dipikirkan banyak pula kambing ni dekat dengan kawasan masjid, jadi tidak menyenangkan para jemaah. Jadi dia pun pindahlah, pindah jauh sedikit daripada masjid tu. Pindah, dia pun ternakkan kat sana. Ternakan memang menjadilah, mungkin situ lagi luaslah padangnya, dan ternakannya menjadi atas doa Nabi tadi. Artinya daripada susah tu dia sekarang dah jadi orang yang senang. Sampai satu ketikanya, mana dah berganti tahun, dia orang pun mengatakan Sa'labah pun sekarang ni dah senang, kambingnya dah banyak. Tapi apa yang terjadi?
ya, dia dah jarang-jarang datang ke masjid dan hampir pun tak datang, macam itulah. Alasannya sibuk dia menguruskan ya kambing-kambingnya. Jadi dah cukup haul, maknanya Nabi utuskan seorang untuk minta zakat. Ya, kambing itu dah patut kena zakat. Ya, diutus seorang untuk mengambil zakat daripada Sa'labah. Ya. Oh, Sa'labah enggan. Ya, sebab ya, dia kata saya yang bersusah payah. Ya, yang bersusah payah kecintakanlah. Dia senang-senang nak ambil ya. Ya. Jadi rupanya dah bakhil pula, dah kedekut pula dia bila dah kaya macam tu. Jadi utusan ini baliklah dengan rasa kecewa dan mengadu kepada Rasul. Rasul pun ya kecewa dengan perbuatan ataupun kata-kata daripada Sa'labah ni. Ya. Lepas daripada peristiwa itu, ya, Rasul tak mempedulikan lagi dan tak nak dengar ya, cerita tentang Sa'labah. Sehingga sahabat-sahabat pun ikut cara Nabi. Ya. Cara Nabi macam mana? Mana Nabi dah tak pedulikan Sa'labah, sahabat-sahabat pun tak pedulikan Sa'labah. Ya. Ya, akhirnya zaman Rasul, ya, sampai Rasul wafat, maknanya ya, Sa'labah ni adalah orang yang tidak dipedulikan oleh kalangan sahabat. Kemudian ya, sampai kepada zaman Abu Bakar, zaman Umar, ya, dia nak ambil hati lah, konon ni nak keluarkan zakat. Ya, Umar tak terima, Abu Bakar tak terima. Ya. Macam mana Rasul tak nak terima, kami pun tak nak terima. Jadi dia hidupnya walaupun kaya, tapi dia dipulaukan oleh kalangan ya, sahabat-sahabat Rasul. Inilah cerita Sa'labah. Sa'labah ni kalau nak ikutkan makna musang, ya, Sa'lab ya, atau serigala. Jadi ya, orang-orang dulu memang tidak merasa hina, tidak merasakan nama-nama binatang tu ya, hina buat diri dia. Sebab ya, moyang-moyang mereka menamakan anak-anak tadi, kalau anak lelaki ni ya, nama-nama yang dikatakan binatang-binatang yang garang. Mana hebatlah untuk anak tu. Macam tu ya. Contohnya dinamakan asad, singa contohnya. Jadi ya, bagi mereka bangga ya, anak tu bersikap garang. Ya, seorang lelaki tu garang seperti singa. Macam tu ya. Tapi bagi kita ni sekarang ni, kalau nama-nama macam tu tak glamour lah ya. Jadi nama yang buruk, engkau ni betul macam musang. Jadi perbuatan tu macam tak baik lah ya. Engkau ni betul macam serigala, patutlah nama kau serigala. Jadi tomahan ya. Kalau dulu tak, jadi kebanggaan nama-nama macam tu ya. Itu banyak nama-nama, kalap, anjing ya. Jadi sifat anjing tu galak. Jadi dia anak tu macam bersikap seperti galaknya anjing. Macam tu ya. Itu nama-nama binatang ya. Jadi Sa'labah ni terpulaulah hidupnya sampai zaman sahabat pun terpulau. Ini jadi peringatanlah kepada kita. Terkadang kita ni dulu susah ya. Kemudian ya, Allah berikan rezeki ya, melempah ruah ya. Dulu ada bercita-cita kadang nak suka bersedekah, nak jadi orang yang lebih baik ataupun lebih dekat dengan agama ya. Tapi seandainya ya, terbalik ya, bila dah kaya makin berkira, makin bakhil. Yang kedua, kalau ya, hal-hal berkaitan dengan ya, agama ni kita makin jauh ya, apalagi hal-hal yang berkaitan fardu pun, kita dah mula ya, dah tak ambil endah, sibuk nak menguruskan ya, harta sana sini. Ingatlah cerita ni Sa'labah
Ya, ingat dua ayat ni, iaitu ayat 70, ya, 5 dan 76. Ya, dah tersebut dalam Quran. Ya, macam mana perangainya Sa'labah ini. Ya. Falamma atahum min fadlihi balik bakhilu bi. Maka manakala telah ia berikan, ya, akan mereka daripada kurniaannya, Allah pun berikan kurnia kekayaan kepada mereka, bakhilu bihi, telah bakhil mereka dengannya, berkira sangat. Ya. Allah bagi dia tak berkira, tapi dia berkira pula. Wa tawallau, dan telah berpaling mereka, wa hum mu'ridun, wahal mereka orang-orang yang berpaling. Berpaling apa? Dari mentaati Allah. Dulu rajin, ya, 5 waktu tak tinggal, lepas tu langsung dah tak nampak lagi. Ya, daripada sekejap ada, sekejap ada, sekejap tak ada, lama-lama dah tak ada. Ya, wahum mu'ridun, walhal mereka orang-orang yang terus berpaling dan menjauhi daripada, ya, hal-hal kebaikan dalam agama. Inilah cerita Sa'labah, ya, dijadikan sebagai iktibar, ya, supaya, ya, jangan kita termasuk dalam perangai, ya, yang dicatatkan dalam dua ayat ini. Ya. Baik, kita tengok dulu sekejap kita punya yang dibuat latihan. Tapi sebelum tu, cuba tengok perkataan-perkataan dulu, ya, perkataan yang dalam Quran ni. Ya. Perkataan dalam Al-Quran ini, ya, perkataan ya ayuhan nabiyyu jahid. Di sini termasuk, ya, termasuk isim ke, fi'il ke, ya, cuba terangkan, ya. Apa dia? Jahid. Termasuk fi'il apa? Amar. Tahu tak berapa huruf? Dia berapa huruf ni? 4 huruf. Atas wazan apa yang kita dah belajar? Fa'ala panjang. Fa'ala yufa'ilu. Ya. Fa'ala yufa'ilu. Fa'il. Fa'il. Ya. Ini dia punya wazannya sama. Jahada, yujahidu, jahid. La tujahid. Ya. Fa'ala yufa'ilu fi'alan. Jahada yujahidu jihadan. Ya, kemudian fi'il amarnya jahid la tujahid. Isim fa'il gunakan mim. Mujahidun, mujahadun, isim maf'ulnya. Mujahidun, mujahadun. Ya. Ini wazan bentuk dua. Wazan bentuk dua. Yang bentuk satu, ni wazan bentuk tiga. Bentuk satu ajhada. Ajhada, alif jim hadal, ajhada. Bentuk dua ada sabdu, jahhada. Itu bentuk dua. Bentuk tiga jahada. Jahada. Jadi bentuk tiga ni dia tidak boleh seorang. Bentuk tiga ni mesti ada perlawanan. Contohnya, perangilah. Oleh engkau perang ni seorang ke? Tentulah, ya, ada lawan dia. Jadi sebab itu digunakan perkataan, ya, jahada. Ya. Okey, yang depannya munafikin. Munafikin termasuk apa? Isim fa'il, ya, isim fa'il jamak. Ya, dia ini pun madinya, ya, daripada 4 huruf. Nun, alif, fa, qaf. Nafaqah.
Jadi bentuk 3. Bentuk yang ketiga. Bentuk 1 anfaqa. Bentuk 2 nafaqa. Nafaqa. Bentuk 3 nafaqa. Nafaqa. Sebab itu bila ya kita hafal wazan, ya ini tak payah tengok kamus, ya. Kalau dah yang keempat ni kita tak payah tengok kamus, tengok contoh yang dibagi, wazan yang dibagi. Contohnya fa'ala yufa'ilu fi'alan, nafaqa yunafiku nifaqon. Nifaqon. Ya, amarnya nafik. Nafik. La tunafik. Ya, isim fa'ilnya munafikun. Ni isim fa'il. Munafikun. Isim maf'ulnya munafakun. Macam tu. Munafakun. Baik, sambung. Ukhlus termasuk apa? Ukhlus. Fi'il amar. Ya, ini bukan 4 huruf ya. Ini 3 huruf ukhlus. Ya. Sebab 4 huruf dia tidak boleh berbunyi ukhlus, dia mesti bunyi atas. Ya, aglis contohnya. Ya. Contohnya kita buat 4 huruf begini. 4 huruf alif, ghin, lam, za bariskan atas. Aglazo. Aglazo. Ya, bentuk 1. Kalau nak jadikan 4 huruf, dia asalnya ghalazo. 3 huruf. Ya, sebab amarnya ukhlus. Kalau 4 huruf, kita boleh bentuk begini. Pertama, macam mana? Aglazo. Bentuk 2, ghallazo, ada sabdu tengah. Bentuk 3, ghalazo. Jadi kalau ghalazo, ya, saling berlaku kasarlah. Saling berlaku kasarlah oleh engkau. Macam tu. Jadi yang 3 tu bentuk tu mesti ada perlawanan. Ya. Okey. Kita sambung lagi ayat seterusnya, yahlifuna. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari, tapi berasal daripada 3 huruf. Kalau 4 huruf, kita nak kenal 4 huruf, dimulakan dengan baris dhammah. Ya, dia mulakan kalau 4 huruf, fi'il mudhari 4 huruf ni, kita boleh kenal mula dengan dhammah. Yuhlifuna contohnya. Yuhlifuna. Itu berarti 4 huruf. Kalau yahlifu baris atas, nanti 3 huruf. Baik. 3 hurufnya apa di sini? Ha, lam, fa. Cuba jadikan 4 huruf. Bentuk 1. Ahlafa. Bentuk 2, sabdu. Halafa. Bentuk 3, alif tengah. Halafa. Itu kita kena tahu perubahan dia. Kalau bentuk 1, 4 huruf, ahlafa. Bentuk 2, halafa. Bentuk 3, ya, halafa. Ya. Sambung lagi, maqalu. Qalu fi'il apa? Madi, ya. Madi, ya. Kufri termasuk apa? Kufri termasuk masdar. Kalau naikkan atas jadi kufron. Kufron kalau tak ada alif lam lah. Kalau ada alif lam tak boleh tanwin, kufro. Jadi kalau tak ada alif lam baru boleh bunyikan tanwin, ya. Kufron. Kafaru fi'il apa? Fi'il madi. 3 huruf. 3 huruf, ya. Kalau kita nak jadikan 4 huruf, bentuk 1 akfaro. Bentuk 2 kafaro. Bentuk 3 kafaro. Kafaro nak terjemah yang sebaiknya? Kafaro daripada perkataan kafir. Telah kafir mengkafirkan ia, ya. Macam tu. Telah kafir mengkafirkan ia.
Islami termasuk apa? Islaman. Masdar. Ya. Ini Islaman ni masdar daripada 4 huruf ya. Madinya aslama, mudhari'nya yuslimu, masdarnya islaman. Islaman. Jadi masdarnya islaman. Ya. Amar aslim, nahi la tuslim. Ya, isim fa'il muslimun, isim maf'ul muslamun. Okey, bentuk 1 aslama. Bentuk 2 salama, ada sabdu bentuk 2. Bentuk 3 salama. Macam tu, ya. Nak memahami macam mana daripada 3 dia berubah jadi 4, ya. Wahamu dan telah mencita-cita mereka. Fi'il apa ni? Madi, ya. Ini bukan 4 huruf, ni 3 huruf, ya. Yanalu fi'il apa? Mudhari. Naqamu madi. Ini juga 3 huruf, nun, qaf, mim. Yang ini boleh jadikan 4 huruf. Kalau 4 huruf bentuk 1 koma. Bentuk 2 koma. Bentuk 3 koma. Itu ya peranan dia, kita nak tahu. Baik, depannya aghnahum. Aghna. Ya, fi'il apa? Aghna. Madi. Tapi kalau balik atas macam ni, alif, ghin, nun, ya. 4 huruf ya, aghna. Mudhari'nya yughni. 4 huruf, mudhari' mesti mula dengan dhammah. Aghna yughni. Tapi ni mu'tal ya. Mu'tal akhir. Tak apa, kita tinggalkan. Yatubu depannya. Fi'il apa ni? Mudhari'. Ini juga mu'tal ya. Yatawallau. Fi'il apa? Nanti ya, sebelum yatawallau ni, khairan ni termasuk tafdil ya. Isim tafdil. Ya. Tapi bentuk khairan, bentuk lain. Bukan bentuk yang kita sebutkan selalu tu. Yatawallau fi'il mudhari'. Yu'azib mudhari'. Ya, cuba kita bariskan dhammah akhir tu. Tak mau matikan. Cuba hidupkan. Yu'azibu. Sekarang matikan. Yu'azib. Kita hidupkan. Yu'azibu. Ya, agak-agak dia daripada 3 huruf ke 4 huruf? Macam mana kenal? Ada dhammah awal lagi. Ada sabdu. Ada sabdu tengah tu. Ada sabdu tengah tu. Ya. Jadi dia daripada 4 huruf. 4 huruf, ya, mudhari'nya mula dhammah. Tu yu'azibu. Okey. Ya, fi'il madinya 4 huruf bentuk 1 apa? A'zaba. Bentuk 2? Ini bentuk 2, ni bentuk 2. Azaba yu'azibu. Ni bentuk 2. Bentuk 3? Azaba. Okey. Azaban ni termasuk masdar ya. Masdar. Aliman ini isim fa'il sighah mubalaghah. Sebab itu terjemahan dia amat pedih. Macam rahimun, amat penyayang, ya. Alimun, amat pedih. Jadi isim fa'il ni kalau dah berubah baris jangan kita tertipu pula. Aliman ya, ini isim apa ni ya. Jadi tengok ya, kalau wazan rahim, alim, ya. Ni alim, itu makna isim fa'il tapi sighah mubalaghah. Okey, kita sambung lagi. Wala nasirin. Nasirin pun termasuk isim fa'il ni ya. Kemudian sambung lagi. Wa minhum man ahada. Ahada. Berapa huruf tu? 4 huruf. Bentuk 2.
Fa'alam. Bentuk 2, bentuk 3. Kalau bentuk 1, a a letak alif awal, hada. Kalau bentuk 2 letak sabdu tengah. Hada. Ha tu sabdu. Hada. Bentuk 3, yang ini bentuk 3. Hada. Telah berjanji ia kepada Allah. Kita tidak terjemahkan telah berjanjian ia, tapi telah berjanji ia kepada Allah. Maknanya dia tidak boleh seorang berjanji. Berjanji mesti ada orang. Itu maknanya. Sebab itu digunakan wazan 3. Ya. Kemudian ataina termasuk apa? Madi, ya. Baik. Kalau nak faham, dia ni 3 huruf ke 4 huruf? Ya. Ini 4 huruf, ya. Ata, ya. Kalau 3 huruf, alif dia ata macam tu. Ya. Telah memberikan. Itu 4 huruf. Ini mu'tal, tak apa, tinggalkan dulu. Nasoddakon, termasuk apa? Fi'il mudhari' muakkad. Fi'il mudhari' muakkad. Sebab ada nun sabdu tu. Kami mesti bersedekah. Kalau tak ada mesti, dia sampai qaf saja. Nasoddaku. Ya. Kami bersedekah. Tapi nak jadikan muakkad, nasoddakon, nun sabdu akhir. Nakunanna termasuk apa? Sama. Fi'il mudhari' muakkad. Kalau biasa nakunu. Nak sama muakkad tambah nun sabdu. Solihin, isim fa'il. Hurufnya sod lam ha. Kalau 4 huruf, aslaha. Kalau bentuk 2, sollaha. Bentuk 3, solaha. Falamma ata termasuk apa ni? Madi. Bahilu, madi. Apa hurufnya? Ba. Kalau nak jadikan 4 huruf, abahola. Bentuk 2, bahola. Bentuk 3, bahola. Macam tu. Tawallau. Pen apa? Okey, mu'ridun. Isim fa'il 4 huruf. Ya, kalau isim fa'il 3 huruf tak guna mim. Isim fa'il 4 huruf guna mim. Jadi fi'il madinya 4 huruf. Alif, ain, ra, dot. A'rada. Alif, ain, ra, dot. A'rada. Mudhari'nya yu'ridu. Sebab itu isim fa'il dia ikut mudhari', ya. Isim fa'il dia ikut mudhari' baris dia. Kalau mudhari'nya yu'ridu, tukar mim jadi mu'ridu. Mu'ridu dah isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya bentuk ikut mudhari'nya. Ya. Kalau isim maf'ulnya tukar macam mana? Mu'radu. Mu'raduna. Itu dah jadi isim maf'ul. Isim fa'il dengan isim maf'ul senang kalau 4 huruf. Tukar baris saja. Ri jadi ra. Ya, mu'ridu, mu'radu. Baik. Bentuk 1 a'rada, bentuk 2 arrada, bentuk 3 arrada. Ya, arrada. Bentuk 3 tu. Ya. Okey, latihan hari tu dah siap. Apa dia? Yang perlu dibuat.
Zolamim. Okey. Zolamim 2. Rohamim. Nombor 3. Qaf. Kholam dal. Okey, kholam dal. Kho. Okey. Kita nak jadikan 4 huruf. Zolamim tu. Pertama, azlama. Bentuk 1 azlama, bentuk 2 zallama, zallama, bentuk 3 zalama. Okey, yang rohima pula, bentuk 1 arhama, bentuk 2 rohama, bentuk 3 rohama. Okey. Kholam dal tu, kholada, bentuk 1 ahlada, bentuk 2 kholada, bentuk 3 kholada. Okey, cuba selesaikan azlama sampai isim maf'ul. Azlama yuzlimu izlaman, lagi azlim, jangan latas, latus. Dia kena baris dhamma sebab 4 huruf. Latuzlim. Isim fa'il muzlimun, muzlamun, muzlamun. Okey, yang kedua zallama yuzallimu tazliman, zallim la tuzallim, muzallimun, muzallamun. Zalama yuzalimu zilaman, zalim la tuzalim, muzalimun, muzalamun. Okey, bentuk rohima pula. Arhama yurhimu irhaman, arhim la turhim. Isim fa'il murhimun, murhamun. Yang bentuk 2 rohama yurohimu tarhiman, lagi rohim la turohim, murohimun, murohamun. Bentuk 3 rohama yurohimu rihaman, rohimun rohim. Lagi la turohim, isim fa'il, murohimun, isim maf'ul, murohamun. Okey, nombor 3 ahlada yukhlidu ikhladan, ahlid la tukhlid, mukhlidun, mukhladun. Okey, yang kedua khallada yukhallidu tahlidan, khallid la tukhallid, mukhallidun, mukhalladun.
Khalada nombor 3. Khalada yukhalidu khiladan. Lagi. Khalid la tukhalid mukhalidun mukhaladun. Ya. Jadi 4 huruf ini ya kita tidak perlu kepada kamus. Ya. Yang perlu kepada kamus ialah 3 huruf. Ya, 4 huruf ini dia tidak perlu kepada kamus. Ya, jadi apa yang diperlukan untuk 4 huruf ini ya hendaklah dijadikan sebagai satu hafalan wazan. Ya. Jadi untuk akan datang ya cuba hafalkan ya pekat wazan 4 ni. Pertama ya tulis ya af'ala. Yang kedua fa'ala. Yang ketiga fa'ala. Fa panjang, fa'ala. Ya. Jadi untuk ni ya hendaklah dihafalkan ya supaya tiap-tiap contoh yang akan dibawa nanti mesti mengikut wazan af'ala ni dan fa'ala juga fa'ala. Contohnya begini. Ya, kita hafalkan af'ala yuf'ilu if'alan. Macam tu, ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ingat ya, cara hafal tadi madi mudhari masdar. 3 berhenti. Madi mudhari masdar. Contohnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berhenti kepada masdar. Jadi 3 rangkap ni dapatkan. Yang kedua, yang ketiga fa'ala yufa'ilu fi'alan. Contohnya fi'alan. Jadi kita berhenti masdar. Kemudian pada isim fi'il amarnya dengan fi'il nahi. Rapatkan dia. Contohnya misalnya kata af'ala ya af'ala yuf'ilu if'alan. Ya. Af'il la tuf'il. Af'il la tuf'il. Isim fa'il, isim maf'ul rapatkan. Muf'ilun, muf'alun. Muf'ilun, muf'alun. Ya. Biasakan. Jadi artinya tak banyak rangkap lah. Rangkap pertama madi mudhari masdar. Rangkap kedua amar nahi. Rangkap ketiga isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian kalau dapat tanpa melihat ya, ambil yang kedua fa'ala pula. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, berhenti. Ya. Amar fa'ilatu fa'il. Isim fa'il mufa'ilun mufa'alun, contoh macam tu, ya. Begitu juga nombor 3 fa'ala yufa'ilu fi'alan. Fa'ilatu fa'il. Mufa'ilun mufa'alun. Jadi untuk akan datang ini hendaklah dihafalkan, tulis dan hafal. Ya, 3 ni. Sebab dia tak perlukan kepada panduan kamus. Panduan yang kita hafal tu. Kalau kita jumpa saja perkataan 4 huruf, ya, maka atas wazan yang kita sudah hafal tadi. Ya. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran ini, insya-Allah. Ya, kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul azim.